Dalam semua 6 parlimen di Melaka, di sini calon BN paling senior. Di mana kita? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semuanya bertemu kembali dan pada hari ini saya masih lagi berada di bumi Melaka. Menarik di sini tuan-tuan. Kerana Melaka ni kan, ramai yang masih ingat. Baru saja selesai PRN Melaka, lebih kurang setahun yang lalu. Dan pada kali ini, kembali semula dengan PRU. Dan kali ini PRU yang saya kira menjadi tumpuan kerana orang panggil sebagai Mother of PRU katanya kan. Dan pada hari ini saya memilih untuk berada di P139 Parlimen Jasin. Menarik kerana ada beberapa kontroversi yang pernah berlaku sebelum ini, selepas penambahan calon. Boleh difahamkan ada PDM yang ditutup atas sebab-sebab mungkin kerana tak puas hati dan sebagainya. Tapi tak apa, semuanya kita minta dijawab oleh calonnya sendiri. Dan pada hari ini saya berada di kawasan Jasin ini untuk menemubual calon BN iaitu bekas Ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN Merlimau selama 2 penggal iaitu Datuk Roslan Ahmad yang pada hari ini dan pada kali ini bertanding bagi Parlimen di bawah bendera BN. Dan tentu sekali menarik kerana pertemuan beliau juga agak sengit selepas BN hanya menang tipis pada PRU yang ke-14 di Parlimen Jasin. Jom kita bersama dengan beliau, Datuk Roslan Ahmad. Okey, telah pun dimukadimahkan tadi dan hari ini saya agak bertuah kerana jumpa calon paling senior dalam Parlimen di PRU 15 di bumi Melaka. Ada 6 Parlimen semuanya dan kelima-lima Parlimen yang lain meletak calon muka baru, calon fresh, orang muda, tapi rupa-rupanya terselit seorang abang long kawasan kita. Abang long kawasan di Melaka. Iaitu bekas ADUN untuk 2 penggal di ADUN Merlimau iaitu Datuk Roslan Ahmad. Senior sebenarnya, bukan orang baru, muka yang dah mula memang terkenal dalam Parlimen Jasin. Tapi sebenarnya ada isu. Kita dengar sebenarnya lepas ni macam mana apa ceritanya kan. Bersama dengan Datuk Roslan kita. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Abang Ran, okey. Saya macam itulah. Saya rasanya lagi sibuk daripada orang tadi. Saya percaya. Satu Malaysia ni. Saya percaya awak lagi sibuk daripada saya. Okey, macam mana Datuk? Mungkin sedikit mukadimahnya macam mana dari segi perkembangan sepanjang dah lagi beberapa hari menjelang PRU ni. Pertamanya saya mengucap syukur alhamdulillah hingga kini sihatlah sepanjang dah bergerak hampir 5-6 hari ini. Diberikan kesihatan oleh Allah SWT yang baik dan jentera juga alhamdulillah saya tengok semuanya berada dalam keadaan sihat semua dan sebagainya untuk mereka terus menghabiskan tempoh-tempoh yang berbaki lagi 5-6 hari ini. Dan itulah harapan dan doa saya. Jentera ni memainkan peranan untuk sebuah pilihan raya seperti ini. Lebih-lebih lagi kita Barisan Nasional yang mempunyai jentera yang besar. InsyaAllah setakat ini perkembangannya dari masa ke semasa jentera sedang dipertingkatkan usaha-usaha untuk orang kata pecutan terakhir lah untuk 5 hari yang mendatang ni, insyaAllah. Rakaman ini dibuat lebih awal, so 5-6 hari sebelum PRU, tapi video ini disiarkan mungkin selepas itu. Tak apa, mereka faham. Cuma ada tu, dari DUN ke Parlimen. So itu bagi saya biasa. Tapi ramai lagi orang yang memang tak pernah rasa pun DUN, tak ada pengalaman pun untuk Parlimen. Datuk sebenarnya dah ada pengalaman daripada DUN ke Parlimen. So bagaimana Datuk melihat perkembangan itu? Pertama pada saya ialah ini pertama saya rasa di luar jangkaan saya juga. Peringkat awal apabila masa PRN itu saya diminta untuk beri laluan kepada muka baru lah untuk peringkat DUN dan saya bercakap dengan ketua saya atau pemimpin lah, senang cakap pemimpin parti saya kata saya bersedia untuk lepaskan untuk bagi laluan dan sokong lah. Jadi hampir setahun lah sampai hari 14 dan dah birthday pada 19 bulan ni katanya. Katanya birthday PRN Melaka. Kan? Birthday setahun sudah. Cukup setahun. Sepanjang setahun ni saya hanya membantu parti je lah sebab masa tu saya dah tak berjawatan lagi sebagai YB, Wakil Rakyat. Saya hanya membantu parti sebab di peringkat bahagian UMNO saya timbalan ketua UMNO bahagian. So kita bergerak di peringkat cawangan lah untuk membantu parti dan masa tu selepas kita menang PRN, saya lebih tumpu kepada aktiviti parti. Membantu dan masa tu kebetulan ada mesyuarat agung, cawangan dan sebagainya. Kita pergilah jumpa ziarah hadir mesyuarat ni je lah. Itu aktiviti saya selepas tidak lagi bergelar YB lah. Tapi aktiviti politik saya berjalan macam biasa. Sebab kita masih lagi ada jawatan di peringkat bahagian. Saya timbalan ketua bahagian. So itulah rutin saya. Sebab selain daripada itu kita kebetulan adalah kerajaan ni membagi saya ada jawatan sebagai pengurusi ada syarikat untuk jaga
untuk tengokkan apa boleh bantu syarikat kerajaan lagi sebagai fungsi. Itu saja aktiviti saya pada masa tu. Jadi apabila saya ditawarkan menjadi calon untuk P139 JAS ini, pada saya ini rezeki lah saya, ini ketentuan Allah lah. Dan hanya satu saya lihat kelebihan sedikit pada saya apabila saya dah 2 penggal jadi adun dan ada 17-11 bulan jadi exco kerajaan negeri semasa kita ambil alih pada 2020 itu, tak banyak sikit membantu saya lah. Walaupun saya tahu ini satu tanggungjawab yang besar, sebab Parlimen Justin ni macam parlimen-parlimen lain jugalah besar, dan kami ada 5 don. 5 don, mana 4 don kita menang pada PRN, 1 don kita kalah. So dari segi keluasan dan dari segi lingkungan dia tu memang besar yang perlu saya tengok keseluruhan. Bukan dulu saya tumpu pada 1 don. Kecil je lah Merlimau. Sekarang ni saya kena lihat dari skop yang lebih luas lah. Untuk keseluruhan don, yang mana tugas saya lah insyaAllah lepas 20 bulan besok kita doa lah menang, dan tugas saya lah untuk membantu don-don ni. Untuk membantu adun-adun ni untuk dari segi peruntukan, kita faham, saya dari adun ni saya tahu maknanya peruntukan don sebanyak mana. Jadi dengan kemenangan kita insyaAllah, tapi harapan kita juga mesti menang Putrajaya juga. Sebab bila ada kemenangan di peringkat pusat dan negeri, saya selaku ahli parlimen insyaAllah dapatlah saluran menyalurkan peruntukan tambahan kepada adun-adun ni untuk mereka ni menyelesaikan masalah-masalah dalam kawasan masing-masing. Itu kelebihan sedikit lah saya rasa dengan pengalaman sebagai pentadbir dan adun. Fungsinya sama, adun ahli parlimen pun sama juga. Kita ni berkhidmat kepada masyarakat dan rakyat. So peranan dan fungsi sama, tinggal skop tu dah besar. Itu saya rasa lah kelebihannya sikit. Tapi Datuk, jika merujuk kepada rekod PRU yang ke-14, Datuk menang, still menang di Don Merlimau. Tetapi dengan undi yang sangat merosot dan juga majoriti yang hanya 130 saja. Tipis, bahaya tu sebenarnya. Memang atas hujung-hujung borderline kan. So, adakah itu menunjukkan populariti Datuk dah mula merosot dan ini akan berisiko pada Datuk bertanding di Parlimen? Kalau kita lihat dari sisi senario PRU 14, saya ingat bukan setakat di Don Parlimen. In fact, Parlimen saya, ahli Parlimen saya Datuk Seri Mat Hamzah pun terjejas teruk. Daripada 15,000, 10,000 satu ketika sebelum ini, dia menang 200 undi. 219. Dan saya 130. Tapi bukan dalam konteks yang lebih luas, bukan setakat di Jasin, Merlimau, Don lah khususnya. Tapi ingat kalau kita lihat dari segi seluruh negara, ada menteri besar kita kalah, menteri kita kalah. Sedangkan mereka ni calon-calon heavyweight. Yang saya rasa banyak perkhidmatan jasa mereka di tiap parlimen dan Don tapi mereka juga kalah kerana faktor tsunami politik pada ketika itu. Jadi saya melihat PRU 14 yang lepas untuk Don Merlimau ada kesan daripada isu-isu nasional. Sebab kalau dari segi isu tempatan saya tidak melihat, sebab dari segi kerja saya boleh katakan kita ni bekerja round the clock pada masa tu, pagi, petang, siang, malam, subuh, senja lah untuk servis rakyat di kawasan saya. Jadi saya tidak menjangkakan isu nasional itu sampai boleh mempengaruhi sampai ke akar umbi, menyebabkan mereka swing voters ni berlaku. Sebab kita menjangkakan kita nak tumpu kerja, nak buat kerja, nak selesaikan masalah rakyat. Walaupun saya melihat juga dari satu sudut lain, dari segi kelemahannya dari segi media sosial ketika itu. Saya ada Facebook masa tu, tapi kita ni ambil Facebook, kita upload kat Facebook, kita biasa-biasalah, kita ingat orang nak tengok-tengok lah. Orang masa tu kata masuk, buatlah Facebook, kita buatlah Facebook. Semua program kita masuk dalam Facebook. Tapi kita tidak menumpukan untuk whack the market through the Facebook. Jadi kita fikir orang nak tengok, siapa nak tengok, siapa nak like lah. Sebab kita tidak melihat dari sudut populariti untuk melalui media sosial. Kita hanya fikir nak buat kerja je. Siapa nak tengok lah. Pada saya, siapa yang nak ikuti perkembangan program saya dan aktiviti saya, jalan terus. So faktor itu juga pada ketika itu juga ada kelemahan pada pihak saya, sebab saya tidak ambil peduli tentang pentingnya media sosial ketika itu untuk kita war-warkan apa juga yang kita buat untuk kita create wow factor yang kita ni buat kerja dan sebagainya. Sebab kita lebih tumpukan kita nak buat kerja, kita nak pergi nak servis apa yang patut kita buat, apa yang kita tunaikan, apa juga program. Dan kebetulan pula di Don saya ni Melayunya sekitar 68% saja. Berbanding dengan don-don lain pada kita macam Serkam contohnya. Serkam, Sungai Rambai,
yang mempunyai penduduk ataupun kita cakap majoriti Melayu ni 80 ke 90%. Saya sekitar 65 pada masa itu, dengan bakinya adalah bukan Melayu lah. So ini juga mempengaruhi lah. Kita tahu masa PRU 14 ini tak banyak sikit undi-undi yang seperti daripada bukan Melayu tadi juga turut mempengaruhi. Turut mempengaruhi. Jadi dengan 3 penjuru saya bertanding dengan 3 penjuru. 3 penjuru, dan ini tiga-tiga ni pula mewakili, tiga-tiga pula orang Melayu. Saya mewakili BNP, PKR dan juga PAS pada masa itu. Jadi undi Melayu saja dah pecah kepada 3. Dan yang Chinese voter dan Indian voter pun mungkin terpecah pada 3 dan sebagainya. Jadi ini kesan-kesan yang saya lihat. Tapi saya mengambil itu dari sudut yang positif. Maknanya dari segi perkhidmatan, saya rasa kita dah cuba sehabis baik pada masa itu untuk memberikan perkhidmatan untuk dalam dunia. Tapi kita tak menjangka lah faktor isu-isu nasional ni sampai ke peringkat ke bawah mempengaruhi mereka. Hingga menyebabkan ada swing voters ni, pengundi atas pagar ni bagi kepada pihak swing awam. voters saya tekak kata terus. Non-stop Datuk hari-hari. Allah, sorry bagi mungkin diganggu dengan batuk dia kan. Dia non-stop hari-hari. Tapi Datuk, mereka mengatakan bahawa Jasin sebagai fixed deposit. Kerusi confirm menang katanya. Tapi sebenarnya, yalah, saya setuju Datuk kata tadi, tsunami politik yang berlaku pada 2018 tu besar dan menenggelamkan nama-nama besar. Ramai yang tenggelam sebenarnya. Tapi sebenarnya jika kita refer semula kepada result PRN Melaka yang berlaku setahun yang lalu, sebenarnya tidak juga mencerminkan Jasin naik terlalu ketara. Kerana jika kita refer balik kepada rekod yang PRN Melaka ketika itu, yes, BN menang di 4 kerusi di Jasin dalam Parlimen Jasin. Tetapi dengan peratus peluang undi, orang kata macam mana, dengan ada yang jatuh majoritinya, ada yang naik majoritinya berbanding dengan PRU 14. Ketika PRU 14, ketika itu tsunami politik. Tapi mood swing semula ke BN berlaku dalam PRN Melaka. Tetapi ada beberapa kerusi yang saya lihat di sini, ada kerusi yang BN jatuh teruk juga dia punya majoriti, seperti di Serkam. Dan juga ada yang naik, ada yang turun. This means dia macam tak nampak sangat mood comeback to BN. Momentum dia dalam PRN Melaka. So sesuai lagi ke Jasin sebagai fixed deposit BN untuk bagi 1 seat kepada Parlimen? Okey. Basically kita boleh cakap ataupun asasnya kita boleh berdasarkan undian yang kita dapat pada PRN lah secara keseluruhan pada keputusan PRN yang lalu. Secara keseluruhannya kita memperoleh hampir 26,000 undi. Kita campur-campurkan semua DUN, BN dapat lebih kurang 26,000 dengan tenab pengundi sekitar 60%. Ya. 60%. Ini dalam Jasin. Dalam Jasin. Yes. Ya. Yang di situ pada saya indikator kita sekarang ni bila kita bergerak ke PRU 15 Jasin, kita melihat itu sebahagian daripada indikator kita, kekuatan kita. Maknanya pada PRN yang lepas majoriti ataupun undi yang BN dapat sekitar 26,000. Yes. Ini yang boleh katakan inilah pengundi putih kita. Yes. Ya, pengundi putih kita ataupun pengundi campur atas pagar dan sebagainya, mungkin sebahagian Cina, India dan juga di situ. So dan kekuatan kita di sini kita nak kekalkan dulu ni 26. Pada PRU 15 ini sebab tu kita katakan pengundi putih kita ni kita kena keluarkan awal. Sebab apa? Kalau 26,000 ni kita boleh keluarkan di sebelah pagi sampai pukul 12 dan tambah lagi 10-15,000 di peringkat ataupun pukul 2, pukul 3. Saya ingat itu dah boleh satu, orang kata satu indikator yang juga yang boleh kita katakan kita boleh insya-Allah mengekalkan kemenangan tanpa mengambil key majority lah. Tapi kita yang penting sekali kita nak menang. Ya, nak menang. Dan saya yakin sebab benda ni pun dah kita susun di peringkat jentera. Apa sasaran kita? Untuk menambah daripada 26 sampai mencecah 30 ke 35,000 sekurang-kurangnya. Jadi insya-Allah lah kita tidaklah kata complacent bahawa Jasin ini parlimen ataupun tempat yang deposit kepada BN. Sebab kalau kita complacent sangat besok kita ambil mudah. Terlampau selesa. Tapi kita masih lagi meletakkan keadaan kita ini kelabu putih lah. Kelabu putih. Kita yang cakap kita biarlah kita merasa kita kena kerja kuat.
Kalau kita kata kita dah putih ni kan, kita dah tak nak kerja kan? Ataupun kita dah mungkin dah ambil mudah dan sebagainya, tapi kita masih beranggapan kita underdog juga, walaupun kita mana boleh underdog, Justin? Kita mempertahankan bila kita bila dalam keadaan kita merasa kita memang kita punya mindset kita kena menang, nak menang, tapi kita bekerja seolah kita underdog. Maksudnya seolah bekerja cara bekerja kita mesti double up daripada. Tapi calonnya bukan underdog. Calon-calonnya biasa-biasa juga. Tak, macam Datuk sendiri bukan lagi level underdog sebenarnya. Dari segi calon saya rasa, dan kekuatan kedua kita lah kalau berantanya tadi, apa menyebabkan kita deposit, kenapa BN deposit BN di sini, just sini. Faktor ketiga ialah keduanya ialah faktor kita ni orang tempatan. Saya ni orang tempatan, orang Jasin, sedangkan saya punya pesaing lah, senang cakap, pencabar yang ada di kalangan PH ataupun daripada PN maupun pejuang ni semua daripada luar. Jadi orang pertama dah orang tak kenal pun. Dia datang untuk meraih undi, mendapat undi dan sebagainya, tapi kebanyakan mereka memang orang tak kenal pun. So kekuatan ini kepada kita, kepada BN ialah mereka kebanyakan sebahagian besar mereka ni dah mengenali saya. Khususnya di Dom Lemong dan sebahagian di Sekam, Mumbai, di Sungai Rambai ni kita memang dah biasa. Kadang-kadang 8-8 kita pergi minum, pergi bersantai, berlepak dan sebagainya dengan mereka. Basically mereka ni kenal baik dekat Dodrem pun Pemban, memang kita sentiasa ada perhubungan dengan akar umbi ni. Itu kekuatannya, sebab kita bercakap hari ni kita nak bangunkan Jasin. Nak bangunkan Jasin ni kita perlu orang tempatan yang faham tentang budaya, sub-budaya orang Jasin dan kemahuan dan kehendak orang Jasin. Pada saya, kalau orang luar yang datang 5 tahun sekali nak berkhidmat, sedangkan kampung-kampung yang ada dalam Jasin pun dia tak tahu, di mana Solok, di mana Permatang, macam mana dia nak servis kepada orang dalam Jasin. Dan dia sendiri tak tahu apa sebenarnya keperluan Jasin. Sedangkan kita ni saya ni dah kira memang ternak Jasin, dilahirkan di dalam daerah Jasin, dibesarkan di sini, kemudian berpolitik hampir dalam politik Jasin ni, dalam UMNO ni hampir 28 tahun. Daripada zaman pemuda sampailah sekarang umur saya 55 tahun. Saya ingat saya tak pernah miss lah, ataupun tak pernah keluar daripada arus perdana parti UMNO ni, daripada pemuda habis masuk UMNO bahagian. Saya ingat kita ni, saya boleh kata kalau kita hari ni UMNO cawangan ada 98 UMNO cawangan, 98 cawangan UMNO dalam seluruh Jasin ni. Boleh dikatakan seluruh daerah kampung dalam Jasin ni ada cawangannya. Yang mana kita akan pergi, kita akan ziarah dalam program-program kita. Maknanya tidak ada kampung yang saya tak tahu. Tak tinggal langsung lah, semua capai. Semua kita capai dan kita jejahi, kita jelajahi dan kita pusing lah dengan kata lain. Jadi kita faham bila satu lagi, setiap kita ada 5 don, setiap don ni ada isu dan masalah dia tersendiri yang berbeza. Jadi daripada saya, kita tahu apa keperluan dia. Jadi itu asas pada saya kenapa anak tempatan ini, saya sebagai anak tempatan, saya yakin, saya insya-Allah kita boleh bangunkan Jasin. Sebab tu tagline saya, hebatkan Jasin. Kita nak hebatkan Jasin ni, kena tahu apa sebenarnya keperluan orang Jasin. Tapi tu bila tadi tu sebut kata fixed deposit kerana calonnya orang tempatan. Kadang-kadang maksud fixed deposit ni bukan hanya menjurus kepada calon. Kadang-kadang orang kata tempat tu sendiri, dia punya DNA BN tu. So sampai orang kata kalau Jasin ni letak apa nama calon tak kenal apa pun boleh menang. Maksudnya kira DNA UMNO BN tu kuat. So adakah ia kali ni boleh diharap dalam PRU15? InsyaAllah. Sebenarnya kalau kita ambil kira dari segi kekuatan ahli parti, saya cakap dalam konteks ahli parti UMNO, kita mempunyai keahlian hampir 26,000 kan. Ramai. Itu kita basic, kita pegang kat situ saja. Secara mudahnya kalau kita dari segi jentera ni, sebenarnya satu jaga satu pun dah pergi 40 lebih ribu. Satu ahli UMNO jaga satu orang pengundi. Itu pun dah boleh mencecah hampir 40,000. Itu dekat bila tu? Daftar bila? Maksudnya ahli itu sehingga bila? Sehingga terkini. Yang terkini 26,000 itu adalah terkini. Itu tak termasuk parti komponen. Kita ada MCA, MIC di sini. UMNO saja ada hampir 20, sekarang ni kira 22-23,000 lah. Okey, kalau itu dia ambil kira di atas katanya, maknanya kalau satu ahli UMNO yang aktif bawa satu pengundi atas pagar dan sebagainya, ataupun family dia pun, kalau ahli UMNO tadi kita cakap ahli tu seorang, tapi dia ada isteri dia. Dia ada anak dia 2 orang, 3 orang, mungkin ada cucu-cucu lagi. So kalau kita multiply kat situ pun, sebenarnya itu yang boleh orang anggap sebagai UMNO itu, Justin ini deposit BN. Sebab kekuatan dia pada ahli. Itu asasnya lah. Tapi yalah, kadang-kadang ada juga ahli UMNO yang tak balik mengundi, tak sempat mengundi dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor lain lah. Tapi kalau kita menggembelengkan semua tenaga ahli parti,
saya yakin kita boleh pertahankan Jasin. Ya, apa cerita sampai katanya sampai 9 pusat daerah mengundi ditutup selepas nama Datuk dicalonkan? Okeylah, pada saya ini fenomena biasa. Dalam mana-mana pilihan raya, baik pilihan raya kecil ke pilihan raya umum ke pilihan raya DUN pun, ini fenomena yang biasa berlaku dalam budaya kita, dalam budaya parti lah. Tetapi memahami akan orang UMNO ini, rajuk mereka tak lama. Okey. Rajuk mereka tak lama, 2-3 hari kita datang. Tapi kali ni ada yang merajuk sampai swing parti tu. Kita tahu, kita kenal pasti, tetapi tak banyak. Okay. Tapi saya yakin mereka ni, sebab dia cakap UMNO ni, dia bezakan dia orang UMNO dengan ahli UMNO. Orang UMNO ni dia sejati. Dia mengajuk manusia, mana tak mengajuk. Kan? Manusia, kita pun tak boleh menafikan setiap orang ada perasaan, ada hati dan sebagainya. Kalau mengajuk tu kita faham. Ya. Sebab tu kita biasanya kita dah lama dalam dia mengajuk sebab apa tu? Antaranya mungkin masing-masing ada calon masing-masing. Cerita dia mengajuk ni faktor calon. Calon lah. Dia UMNO ni parti besar. UMNO ni parti besar. Masing-masing ada pemimpin masing-masing. Ya. Jadi sudah barang tentulah dia ni tentu nak orang A, yang ni tentu nak orang B dan sebagainya. Tapi sebenarnya siapa pun sebenarnya akhirnya kalau kita fikir soal calon, tak ada siapa pun yang akan puas hati. Iyalah betul. Cerita sebab masing-masing punya dia punya idola dia. Tambah pula kali ni Melaka cuma ada parlimen 6 calon je dalam Melaka ni. Jenuh pilih. Ya betul. Jenuh perebut kan. Tapi Okay. tadi saya ulangi balik Amran kan, sebab akhirnya mengenali orang UMNO. Ya. Rajuknya tidak lama. Apabila mereka mengenangkan balik tentang perjuangan parti, maknanya mereka akan kembali dan mereka akan, orang kata, bergerak sererak balik bersama seiring dan sejalan untuk sama-sama pastikan parti kita mesti menang. Pada ketika ini kita tak fikir soal calon lagi. Betul. Kita nak fikir nak menangkan parti. Jadi hari ini alhamdulillah, setakat hari ini saya boleh katakan hampir 100% lah. Langsung tiada impact. Kalau ada pun memang bohong lah tak ada impact. Okay. Itu saya nak kata, bohong tak ada impact. Mesti ada. Tapi kita cubalah minimizekan keadaan itu supaya mereka ni fikirkan masa depan. Anak cucu kita, sebab itulah kita kena kembali balik bersama dalam barisan yang sama untuk pastikan kemenangan Barisan Nasional. Baik, Tok. Soalan terakhir, Tok. Kita terus pergi pada PRU15 kali ni, yang mana kita faham di Parlimen Jasin ni kita ada lebih kurang penambahan pengundi sebanyak 22,544 pengundi baharu. Yang mana angkanya meningkat sehingga 96,208 total pengundi. Pertemuan 4 penjuru. Datuk akan bertemu dengan Pesuruhjaya PAS Melaka. Ya. Iaitu Zulkifli Ismail yang mewakili PN, dan juga Datuk Harun Mohamed PH serta Datuk Muhammad Daud Nasir Pejuang. Semuanya berparti, no bebas di sini. Keempat-empatnya saya kira nama-nama besar jugalah sebenarnya. Ya. Dan PAS sendiri meletak orang number one dia di sini. Sebenarnya Datuk melihat potensi Datuk kali ini dan melihat dari segi persaingan mana yang mungkin merisaukan Datuk antara ketiga-tiga calon yang lain ni. Saya melihat persaingan ini daripada dua corner lah, iaitu PH dan PN kan. Pejuang ni saya tidak mengatakan bahawa dia tak bersaing, tapi mungkin boleh juga memberi kesan, mungkin dia boleh mencuri undi-undi kita kan, atas pagar ni. Tapi yang pastinya ada dua lah, PH dan PN. Dan PN ni saya menghormatilah, senang cakap, Ustaz Zul ni pun semasa kita dalam Mufakat Nasional dahulu di Melaka, banyak program-program kita bersama. Rapat lah kayaknya. Rapat, memang kita kenal. Saya menghormati beliau lah sebagai seorang ustaz kan. Tapi apabila kita cakap dia nak bertanding ni, saya pun banyak kali bertembung dengan dia di lapangan lah apabila kita berkempen. Saya pun cakap dengan dia, Ustaz, selamat maju saya sama-sama lah kita kan. InsyaAllah kita doa je lah ya. Kita buat yang terbaik lah pada saya. Dia pun cakap teruskanlah Datuk, kita pun sama-sama. Sebab dari segi tu saya melihat dia ada pengaruhnya yang tersendiri. Saya tidak boleh menidakkan bahawa PN ada kekuatan dan pengaruh dia sendiri. PH juga ada pengaruh dan kekuatan dia sendiri dari sudut komposisi kaum tadi ya. Yes. Namun sekali lagi saya tekankan, kita ni nak berkhidmat. Saya nak berkhidmat kepada masyarakat Jasin, orang Jasin, dan saya lebih tahu dan lebih faham tentang apa masalah di Jasin berbanding dengan dua orang ni lah, dua daripada Ustaz Zul ataupun Datuk Harun sekalipun, ataupun seorang lagi tadi. Saya rasa saya lebih memahami. Sebab
Nak menyelesaikan masalah dalam satu kawasan parlimen ni bukan dalam masa setahun 2 tahun. Dia perlu ada masa yang lama. Sebelum you nak selesai, you kena faham dulu. Kena kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Tapi saya setidak-tidaknya saya dah tahu dah. Ya. Apa tindakan yang pertama sepatut saya ambil. Selepas kita menang, kita dah tahu dah apa nak buat. Berbanding dengan 2 calon lagi yang mungkin dia ambil masa 2-3 tahun nak faham dulu. Yes. Nak kenal pasti dulu. Dekat mana loophole ni yang dia nak pergi tampal dan sebagainya. Tapi saya sekadar-tidaknya saya dah tahu dah. Dan maknanya selepas kita menang, kita dah tahu apa saya nak buat. Apa langkah pertama yang saya patut buat. Dalam kadar short term, medium term dan long term. Apa saya nak buat. Apa perancangan ni. Kita dah ada dah. Saya dah ada dah. Sebab kita dah tahu dah apa sebenarnya yang bermasalah di Jasin ni. Dan apa yang kita nak bangunkan Jasin ni, kita dah tahu dan kita insyaAllah kita dah plan dah. So kita just nak take off je. Nak ambil alih, betul kita nak jalan saja. Mana yang patut didahulukan, yang pertengahan. Jadi dari segi itu sajalah pada saya. Tapi tidak menidakkan pengundi lebih bijak. Yes. Kalau pada saya, kalau mereka memikirkan dari segi sudut itu, mereka akan pasti insyaAllah memilih Barisan Nasional lah. Masa PRU 14, Khairuddin Abu Hassan ni bertanding di bawah tiket PKR, dia tu parti mana? Bersatu. So sebenarnya Bersatu punya strength pun agak kuat kalau di sini sebenarnya. Dia dulu. Tapi untuk makluman Imran, baru-baru ni Seri Kandi Jasin dan Seri Kandi Negeri Melaka yang orang Jasin, dia dah declare keluar. Dia keluar parti Bersatu bersama dengan jentera-jentera dia. Dan 2, 3, 4 hari lepas 3 cawangan Bersatu di Sungai Rambai dalam Parlimen Jasin ikhtiar keluar dan menyokong saya. Maknanya dari segi jentera parti sekarang ni yang bergerak untuk PN di Jasin ni adalah terdiri daripada orang PAS sahaja. Jentera Bersatu dah swing. dah keluar. Kalau Seri Kandi Azalina tu antara dia setiausaha Seri Kandi Malaysia. Dan dia adalah Seri Kandi Negeri Melaka dan dia juga Seri Kandi daerah Jasin. Dan dia dah menyatakan sokongan kepada saya secara terbuka dengan jentera-jentera dia. Kita pernah mengadakan pertemuan dan sebagainya. Dan secara terus terang dia mengatakan dia akan support saya sebagai calon untuk dia pun sekarang ni bantu saya kempen sekarang ni. Dengan di kalangan ahli-ahli Bersatu untuk menyokong Barisan Nasional lah. Itu untuk sekarang ni nampaknya PAS lah yang kita nampak sekarang dari segi dalam PN di Jasin yang bergerak ini adalah orang-orang PAS kebanyakan. Dan PAS ni tak besar, 8,000 lebih je masa PRU yang ke-14. Betul. Itu memang dia punya hardcore. Kecuali dia mungkin berlaku peningkatan kalau disupport oleh orang atas pagar. Atas pagar. Pengundi atas pagar ni akan membantu ataupun akan menambah undi dia. Kalau ni yang kita swing voters ni yang boleh pergi mana-mana. Sama dia boleh pergi BN, dia boleh pergi PH, boleh pergi PN. So ini peranan kita lah sekarang ni, khususnya jentera kami, untuk pastikan yang strong voters ini memihak kepada kita orang. Selain daripada kita yang dia katakan ada yang deposit UMNO tu sendiri, ditambah lagi dengan swing voters yang akan insyaAllah berbalik dan kembali kepada kami. Saya yakin percaya insyaAllah kita Jasin mampu pertahankan. Okey Tok, saya kira timing cameraman. Okey, cuncu dah. Dah melebihi sebenarnya timing kita tapi tak apa. Kita bagi peluang Datuk untuk meluahkan rasa hatinya. Okey, bab kata orang tu tak kenal maka tak cinta. Hanya Jauhari yang mengenal Manikam dan juga hanya Roslan mengenal Jasin. Okey, Datuk. Sebagai penutupnya, Datuk, kita untuk pengundi-pengundi di Jasin secara khasnya dan pengundi-pengundi Malaysia secara amnya menjelang 19 November ni, nasihat, saranan, pandangan Datuk kepada mereka semua. Okey, silakan Tok. Pertamanya terima kasih sekali nak ucapkan terima kasih kepada Saudara Amran yang Azrul, sorry. Saya tadi fikir Amran mana ni? Saya ni macam-macam saya fikir ni sebenarnya. Azrul sorry. Kerana sudi untuk menemu ramah saya lah untuk sesi ini, dan saya menyeru kepada seluruh pengundi-pengundi dalam Parlimen Jasin untuk keluar mengundi seawal mungkin pada 19 hari bulan. Sebab kita takut kalau berlaku sebarang kemungkinan cuaca, hujan dan sebagainya. Kalau hujan pun sedia bawalah payung. Kalau tak hujan pun sedia bawalah payung. Dan yang paling penting hari ini, kita undi Barisan Nasional 02 calon. Dan bukan setakat di Jasin, kita nak kalau boleh selatu Malaysia. Kita nak kembalikan semula Barisan Nasional memerintah negara kita supaya kita dapat perbaiki segala kelemahan kekurangan yang lepas dan kita move forward untuk bangunkan negara kita ke arah yang lebih cemerlang untuk masa hadapan rakyat Malaysia. Kestabilan demi kemakmuran untuk semua.
Okey, dia lemah lembut, tenang je kan. Otai. Orang lama. Tapi thank you Datuk kerana sudi meluangkan masa dan saya minta maaf daripada mereka semua. Saya hari ni tak tahu kenapa tiba-tiba datang dia serang tekak sakit ni kan. Dah non-stop Datuk daripada Perlis bawa sampai ke sini. Hari-hari seorang, satu hari dua orang, tiga orang channel saya jumpa. Macam ni lah. Saya pun bila Asrul kata dia hantar nak interview saya pun rasa berbesar hati juga. Alhamdulillah. You ni antara orang yang popular. Allah Taklah Datuk Ron. Datuk Ron panggil. Saya ni popular dalam kawasan saya. Awak ni satu Malaysia. Tak tanding. Tapi popular. Itu bezanya awak dengan saya. Tanding kalah. Tak cuba tak tahu. Okey. Ya Datuk. Okeylah tuan-tuan semua, thank you kerana terus bersama dengan kami semua. Kami dalam segmen khas untuk NSTP Group ni dan jangan lupa tak lama lagi lah hanya berbaki beberapa hari lagi anda turun mengundi, tanggungjawab sebagai pengundi tunaikan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye semua. Okay.